Boleh nampak skrin tak? Boleh cikgu. Boleh Okay, ini modul 2 set 2. Okay. Dah buat kan? Okay, soalan nombor 1, lekatkan rajah 1 di ruang jawapan bagi satu graf terarah berdasarkan maklumat yang diberikan. Okay, maklumat kata terdapat gelung pada bucu B dan berbilang tepi pada CD dengan keadaan inilah. Jadi macam mana kita nak buat dia punya graf dia. Ada siapa boleh tunjukkan tak? Okay, mula-mula apa kita kena buat dulu ni? Apa yang perlu kita buat dulu? Saya kecilkan sikit lagi. Apa yang perlu kita buat? Okay, yang pertama kita kena apa? Isi yang atas dulu. There is a loop at vertex B. Okay, ada gelung pada bucu B. So, kita kena buat gelung dekat sini. Tak jadi bulat lah. Okay, buat gelung. Kemudian ada berbilang tepi pada CD. Kita buat dulu berbilang tepi pada CD. Arah tak payah letak lagi. Okay, lepas tu baru kita buat ikut dia punya inilah. Dekat bucu A ada satu masuk, satu keluar. Okay, kalau kita tengok A ada satu masuk, keluar tak ada. Keluar tak tahu kat mana. Okay, katalah kat sini. Kita letaklah kat sini. Keluar. Satu masuk, satu keluar. Dekat B, dua masuk, dua keluar. Okay, ini ada gelung bermasuk ni, ada satu masuk, satu keluar dekat gelung. So, sini sudah ada dua keluar. Dua keluar ni dah settle. Dua masuk belum. Satu masuk ada, satu lagi katalah kita letak dekat sini. So, sekarang dua masuk, dua keluar. Okay, so settle lah. Ini settle, settle, settle. Yang ketiga C. C ada satu masuk, ada dua keluar. Okay, satu keluar dah ada. So, sini salah satunya masuk dan keluar lah. Okay, satu masuk, dua keluar. Okay, D pula, dua masuk, satu keluar. Dah betul. So, kalau dapat gambar ini, betul lah. Okay, 4 markah kat sini. Ada yang dapat gambar lain tak? Selain daripada ini. Kalau ada, boleh tunjukkan. Saya tengok. Mungkin ada jawapan lain. Ada tak yang jawapannya lain daripada saya punya? Jadi sebab teori ni kadang-kadang boleh ada jawapan lebih daripada satu. Ada tak ada yang dapat jawapan lain? Tak ada tu. Sama? Sama. Okay, kalau sama, so inilah jawapan dia. Boleh faham Kita pergi nombor 2. Okay, nombor 2 ni macam mana kita nak buat? Uzan mengayuh basikal dengan kelajuan 5x km per jam selama 3 tolak 5 jam dalam perjalanannya dari bandar A ke bandar B. Kemudian berpatah balik ke bandar A dengan melalui jalan yang sama dengan kelajuannya 7x tambah 4 selama x tolak 6 jam. Okay, di clue dia kat sini jarak pergi dan pulang adalah sama. So, hitung nilai x yang mungkin. Jadi, apa yang perlu awak buat kat sini? Bila ada laju je, apa formula laju? Laju sama dengan apa? Kalau soalan ni jumpa soalan laju je, kena tahu formula dia. Formula dia apa? Apakah formula laju? Siapa tahu?
Jarak bahagi masa. Okey, betul Baros. Okey, jarak bahagi masa. Jarak bahagi masa. Okey, sekarang dekat sini kita ada dua laju. Laju pergi, laju balik. Okey, ini pergi. Ada jarak dengan masa. Ada laju dengan masa. Balik pun kita ada laju dengan masa. Jadi apa yang sama dekat sini? Apa yang sama antara pergi dan balik? Apa yang sama? Pergi dan balik. Jarak. Jarak. So, jadi kita kena tahu jaraknya sama. Jadi jarak akan sama dengan laju darab masa. Jadi kita kira laju darab masa ini sama dengan ini. So, laju dia 5x. Masa dia ialah x tolak 5 akan sama dengan laju yang lagi satu lah. 7x tambah 4 x tolak 6. Okey, ini soalan kuadratik ni. Kita kena kembangkan buat cari bentuk persamaan kuadratik. Jadi markah pertama adalah bentuk dia. So apa bentuk dia yang awak dapat? Lepas awak kembangkan, apakah bentuk dia yang awak dapat? Ini dapat 5x kuasa 2. Ini 25x. Yang ini x kuasa 2. 42x. Tambah 4x tolak 24. Okay, apa bentuk dia yang awak dapat? Siapa dapat? Bentuk dia. Markah pertama. Ya Allah. 16 minit dah. Okey, apa bentuk dia? Siapa dah dapat? Tak ada yang dapat lagi ke? 2x kuasa 2 tolak 17x tolak 24 ke? Okey, betul. Okey, awak dapat berapa tadi? 2x kuasa 2 tolak 17x tolak 24 sama dengan kosong. Ada ini satu markah dapat. Markah pertama dekat sini. Okey, yang atas ni semua ni pengiraan ni tak ada markah lah. Okey, yang ini satu markah. Okey, kita nak cari nilai x. Macam biasalah tekan kalkulator. Buat kurungan siap-siap dulu. So, jawapan dia apa? Okay, jawapannya akan dapat dalam bentuk point lah. Tak dapat tukar kepada bentuk pecahan. Sebab ada sebenarnya soalan ni ada kesilapan ni. Kesilapan nombor. Tapi tak apalah, kita ikut je lah apa jawapan ni awak dapat. Apakah x yang pertama? $9.73. 9.73. Yang lagi satu? Negatif 1.23. Di 1.23. So atas ni kita kena letak ni lah. Terpaksa letak inilah. Sepatutnya tak boleh. Tapi sebab sini ada kesilapan ni. Kalau ikut skema di sini 13. Dia salah kira. Cikgu tertinggal 4x. Oh, patutlah. Nasib baik awak cakap. 42 tolak 4S jadi berapa? Tu jadi betul lah skema. Tak ya, salah.
Bukan 17 lah. Kan? Jadi dapat berapa kat sini? 13. Ah, 13. 13. Okey, patutlah kurang. Okey, betul lah. Okey, so betul lah skema tu. Okey, so sini saya padam balik. Sini saya padam balik. Okey, kita ada 4x, so tambah 4x kat sini. Okey, tolak 24 sama dengan kosong. So jadi sini jadi berapa? 13 Tolak 24 sama dengan kosong. Ini senanglah sikit. Ini baru betul. So x yang pertama adalah berapa x yang pertama? 8. 8. X yang kedua, Negatif 1.5. kalau dalam bentuk pecahan, 1 Negatif. dengan 1 per 2. pecahan tak wajar. Negatif 3/2. Negatif 3/2. So jadi dekat atas ni, yang ini akan jadi x tolak 8. Yang ini akan jadi berapa kat sini? Sini akan jadi apa? 2x tambah 3. 2x tambah 3. Okey, ini markah kedua dekat sini. Markah ketiga dekat sini. Markah keempat. Okey, nilai x adalah berapa? Kalau ini ada dua pilihan jawapan ni. So yang mana satu jawapan dia? 8 ke nanti 3/2? 8 cikgu. 8. So jawapannya adalah 8. Salah tulis ni. Okey, 8. Kenapa 8? Sebab apa ni nilai x ni biasanya masa adalah positif, tak ada negatif. So jawapan yang kita pilih adalah 8. So kita kena tulis balik nilai x tu ialah 8. Kalau biar macam ni je, N1 ni orang tak dapat. Okey, kalau buat macam ni tinggal sampai sini hanya dapat 3 markah saja. So nak dapat markah akhir, x ialah 8. Okey, x mesti positif lah. Boleh? Ada soalan yang ini untuk soalan nombor 2? Ada apa persoalan? Okay deh. Tak ada. Okey, kita pergi nombor 3. Nombor 3 ni senang sikit lah. Okey, dia nak cari perimeter ni. Okey, ini tapak permainan bentuk segi 4 tepat. Kawasan berlorek ni yang akan ditanam dengan rumput. Hitung perimeter kawasan berumput dan berikan jawapan dalam 4 angka bererti. Okey, so kenal pastilah. So dekat sini berapa jarak dia, panjang dia? Ni sama panjang. PQ, QR, RS ni berapa? 22, 22, 22. 22. PV, VU 15, 15. 15. Jadi sini 22, jadi sini 15. Okey, kita tak dapat arti je lagi. Macam mana nak cari arti? Macam mana nak cari arti? Okay, Syah, thank you for Kita nak guna apa? Macam mana nak cari arti? Teorem Pythagoras. Teorem Pythagoras. So arti ni ialah hypotenuse. Okey, jadi kita kiralah 22 kuasa 2 tambah 30 kuasa 2. So awak akan dapat jawapan dia berapa? Tiga 37.20. 37.20. Okey.
awak dapat kira yang ini satu markah dekat sini. Okay, markah kedua kamu ialah kamu tambahlah semua perimeter dia. Okay, perimeter kawasan berumput. Okay, sama dengan 15 tambah 22 tambah 15 tambah 66. Ada apa lagi? 22 lagi. Okey, kemudian tambah yang ini 37.20. So, apakah jawapan dia? The points A and C and choosing which paragraph to complete within your section C. Jawapan dalam 4 angka berarti So people can write an email what I'm looking for. People can write an email about 150 words responding to Hindu. People can match marks notes to points. Okey, berapa jawapan dia? Choosing which paragraph to complete the email in section C. 172.2. 177.2. 172. 72 ke 77? Page 78, Cuba kira balik. right? 72 ke 77? Okay. 177+2 je. 177.2. Okey, ni sudah 4 angka berarti. So sini je lah. Kalau tak cukup 4, kita tambah kosong. Okey, so sekarang ini jawapan dia. So markah yang kedua adalah yang ini. Dan ini markah yang ketiga. 3 markah sahaja. But I don't have this consideration. I need someone to be with me. Normally, if I just take a photo of where I park my car, I will put it. Okay. So I need you Okey dah. to cover. Boleh teruskan? Nombor 4. Now, three right. Your friend and Ada pertanyaan untuk nombor 3? will be visiting your country for a month. Read the letter that's written to Mark, a common friend of yours who live in another city. Okey, saya anggap tak Why ada is Andrew writing to him? Okey, kita pergi nombor 4. Dear Mark, yes, sir. My parents and I. Okey, sejak 7 tahun yang lalu, Puan Nadira telah menyimpan sebanyak 25,000 di dalam akaun simpanannya dengan kadar faedah 5% setahun. Okey, peleburannya itu menerima faedah kompaun setiap 4 bulan sekali bagi setiap tahun. So, kalau bila ada faedah kompaun ini, kita kena guna formula apa ni? Form 3 ni soalan ni. Formula apa yang kamu nak guna ni? MV tadi. MV, betul. Okay, matched value tu. Okay, dekat formula kamu tu ada formula MV. So, kita guna yang itulah. So, soalan A dia kata jumlah simpanan Puan Nadira sehingga kini jika beliau tidak pernah membuat sebarang perubahan, penambahan simpanan atau pengeluaran. So, guna formula MV ni lah. MV sama dengan P1 tambah R per N. Ini N kali T. NT lah. Okay, formula ni ada di bahagian formula lah kalau tak ingat. Okay, P ni apa? P berapa? Okay, P sama dengan berapa? 25,000. Okay, prinsipal 25,000. Okay, satu-satulah R, berapa R? R tu rate. Rate dia berapa? Kadar faedah. 0.05. Okay, 5/100. Jadi 0.05. And berapa kali setahun? So N dia berapa? Okay, kalau ikut faedah kompaun dia 4 bulan sekali setiap tahun. Jadi N dia berapa? So now,
Read the Ingat lagi tak macam mana cari N ni? Okay, kalau tak pasti, kalau N, kalau dia 4 bulan sekali, maksudnya N dia adalah 12 bahagi 4 lah. Jadi sama dengan 3. So N sama dengan 3. Okay, 12 bulan kali 4 bulan sekali, so dia akan jadi 3 lah. 3 kali dia akan compound. Dan last kali T. Masanya berapa tahun? How to get to the place to meet, right? And also number four, Berapa masa dia? what are the things that they can do together? Masa. 7. 7 tahun. Okay, masa mesti dalam tahun lah. 7 tahun. Okay, jadi masukkan dalam formula. Cuba cari ni matched value dia berapa. Sorry. Okay, 25,000. 1 tambah 0.05 bahagi dengan 3. Ini 3 darab 7 jadi 21 lah. Okay, cuba kira berapa dapat. That you should stay with us while you are visiting. Okay. So one is now. Andrew asked for a place, recommend place for him to stay, right? So Mark replied, my parents insist that you should stay with us while you are visiting. Okay, so that's number one. We have lots of space and my mother would be very disappointed if you stay at the hostel. Since you are arriving by train, I suggest that we meet at my father's. Okay, siapa dah dapat? So just now, where to meet, right? So, Mark says to meet at his father's bakery. I'm usually there on weekday afternoons and it's very close to the station. The main entrance is on Chester Road. Turn left and walk along this road for a bit. Cikgu nak jawapan dia. Jawapan dia apa? RM 35,398. 398. 86 sen. Directions, how to Macam get. salah je. Okay, so let's see whether Cuba kira balik. this is there. Apa salah kira tu? Well, I have to rush off to the bakery now. Hope to hear from you soon. Bye. Siapa dapat? Your friend. 35374 berapa sen Baros? Now, Mark has 374 tu betul tapi tak tepat. 50 sen. condition. Okay, so jadi jawapan dia untuk yang pertama tu adalah RM 35,374 ringgit 50 sen. Okay, bundarkan kepada sen yang hampir lah. Okay, itu jawapan untuk A. A dia nak jumlah simpanan dia inilah. Kalau dia tak ada buat pengeluaran ataupun simpanan lain, so dia dalam 7 tahun, ini dia simpanan dia. Okay, soalan B, jumlah faedah compound. Macam mana nak kira faedah compound dia? Apa jumlah faedah compound? Now, this is the Macam mana nak kira? thing that Andrew asked for. He said, you probably remember Tak pasti. that I'm really into photography. I really Okay, love nak cari nak kira faedah compound dia ni, tolakkan lah. Tolakkan jumlah matched value ni, tolakkan dengan prinsipal dia. So, dapatlah nilai dia. Okay, 35,374.50 tolakkan dengan 25,000. I was written down just a Okay, so berapa dapat? A. There are Okay, so many 25 senang ni tolak 10 dah. Dia 10, 3, 7, 4, That's 5, 0. we definitely have to do. And Okay, kita ada 4 markah. Markah pertama yang ini. Markah kedua jawapan dia. Markah ketiga yang ini. Markah keempat adalah yang you'll be able to get fantastic photos of the ancient ruins and the surrounding countryside is absolutely breathtaking. Plus, there are lots of other fun things to do in and around town. Okay, so okay, ada soalan untuk nombor 4. again, Dah siap buat pembetulan. and Kalau ada yang salah. you probably remember that I'm really into photography. I really love to get some pictures. Okay, of kalau places of this tak ada, kita akan teruskan nombor 5. Boleh teruskan? What do you suggest? So,
Boleh ke? A and B. Okay. Which one do you think is Nombor the best, 5. reply from A or Okay, Raja 5 menunjukkan segitiga EFG, HGK dan LMN dilukis pada satah kartes. Okay, segitiga EFG ni ialah image bagi segitiga LMN. So ini objek di bawah penjelmaan V. Dan segitiga HGK pula ialah image bagi segitiga EFG di bawah penjelmaan W. Uraikan sepenuhnya penjelmaan V dan juga W lah. So apakah penjelmaan V? Ini objek, ini image. Okay, mula kita kena tahu dulu. Ini jenis penjelmaan apa ni? Daripada sini ke sini. Apa penjelmaan dia? What he should include in his reply to this. A is suggest something, B is offer accommodation. Okay, bentuk tak berubah, sama. C is Saiz tak berubah, sama. Jadi ini adalah apa ni? Hanya kedudukan dia. Translasi. Okay, jadi dia adalah translasi. Okay, translasi. Ada translasi satu markah. Okay, jadi apakah dia punya pergerakan dia pula? Pergerakan dia mesti dalam kurungan. Apa translasi dia? Suggest something. Okay, which one? Okay, yang atas mesti pergerakan kiri atau kanan. 1, 2, 3. So dia sekarang dia bergerak ke mana? Which one is suggest Kanan. Kanan. Berapa kanan? 2. 2, 1, 2 kan? So 2 kanan, kemudian dia naik ke atas berapa? 4. 2, 3, 4. So dia akan jadi positif 4. Jadi jawapan untuk A adalah translasi 2, 4. Ada translasi satu markah, ada 2, 4 lagi satu markah. So sini ada 2 markah lah, N2. Okay, kalau ada 2, 4 sahaja salah. Dia mesti kena ada translasi. Yang pertama ini ada, baru dapat markah yang kedua. Jadi, kalau ada translasi sahaja tak ada jawapan ini, dapat satu markah je lah. Okay, jadi mesti kena ada 2 baru dapat markah penuh. Dan mesti kena ada translasi, wajib ada. Okay, kemudian W pula. Okay, W kalau kita tengok bentuk dia sama, cuma dia dah pusing tadi. So apakah nama penjelmaan untuk yang kedua ni? W ni. Okay, awak tengok daripada ini dia jadi macam ni. So itu adalah apa? Meet and is okay. Meet, yes. Yang penjelmaan ada 4. Yes. Yang pertama translasi, yang kedua pantulan, yang ketiga putaran, yang keempat pembesaran. So jadi ini yang mana? One more suggestion. Putaran. Putaran. Okay, sebab dia berpusing tu, jadi dia adalah putaran. Okay, bila putaran dia mesti kena ada 2 benda. Yang pertama dia mesti kena ada pusat dia kat mana. Yang ketiga, yang seterusnya dia mesti kena ada arah dia. One more dia. So sekarang putaran dah ada, satu markah dah dapat. One more. So Which one? putaran Suggestion. berapa darjah ni? Try again. Berapa darjah? Pusatnya di mana? Arahnya di mana? This, and this. Kalau jawab putaran sahaja sebenarnya tak ada markah tu. Putaran berapa darjah dulu ni? Yes. Must see. Okay. So meet at and Putaran? must see. Suggestions. What about Kalau awak tengok bentuk dia kalau macam ini, dia hanya pusing separuh je ni. Separuh daripada sudut. Separuh sudut tu berapa darjah? Okey, 90 darjah. Putaran 90 darjah, satu markah. Kemudian, okey, kita buat arah dulu lah, arah dia. Ikut arah jam atau lawan arah jam? Dia berpusing kat sini ke dia berpusing di bawah ni? Arah lawan jam. Dia berpusing sini kan? Dia berpusing ke sini, so arah dia lawan arah jam. Okey, lawan arah jam. yes, thank you. Berpusatnya di mana? Okay, now Dia tengok bucu.
Andrew will also Tengok be bucu. in your city. Okay, kat and mana has pusat sent dia? you the letter in activity 8. The same letter now is Kalau ada sent. pembaris, guna pembaris awak letak yang bucu yang tajam tu. Kat mana jarak dia supaya bucu ni sama dengan pusat dia. This letter and notes again, then look at the map below and write the email responding using all the notes. Okay, ni sebenarnya senang je ni. Email as Okay, a kalau model, tengok ini. you must ini. use your own ideas and expressions Salah sini. from the table in the right. So, Tak nampak, so saya that's pada balik. the map. Okay, ini dah 90 darjah ni. Ni saya pada. Andrew mentioned that Shiki will come by train, right? I will arrive by train. Okay, kalau awak tengok ini. So look at the Dan map. ini dah 90 darjah. This is the So ini adalah pusat dia. station road. This is the train station. Okay, dia pusat kat sini, arah dia sebelah sini. Jadi dia adalah putaran 90 darjah lawan arah jam, berpusat di At the end of Royal Avenue. Yes. At the- berpusat pada titik. So in front of this corner cafe, we have Apa jarak dia ni? skate Apa koordinat dia? park and also skate park is where skaters 4-0. 4. or skating. And this park is Okay, 4-0. Jadi markah pertama yang ini, markah kedua lawan arah jam, markah ketiga pusat dia. Jadi untuk W ni ada 3 markah. Okay, syarat utama mestikan ada putaran ini. Putaran 90 darjah mesti ada. 4 markah pertama. Kemudian baru dah mana-mana ada ni, adalah markah. Kalau ada lawan arah jam saja tak ada pusat, awak dapatlah 2 markah. Kalau ada pusat, putaran dengan pusat saja pun 2 markah je awak dapat. Okay, kalau ada 3 markah. Tapi kalau ada 2 ni tapi tak ada putaran berapa darjah ni, tak ada markah. Jadi markah utama adalah pada putaran 90 darjah. Dia faham That's why don't you help and help and suggest we should definitely, I think it would be a good idea. Okay, ada soalan? There is nice, there is where you can, there is a nice Tak ada. place nearby we love. Tak ada, kita pergi nombor 6. What do you think about? So asking correction, how do I? Okay, darjah 6 menunjukkan graf jarak masa. Okay, jarak masa maksudnya dia punya kecerunan adalah laju. Okay, bagi sebuah bas dan sebuah teksi. Bas yang mana? Graf PQRS mewakili perjalanan bas. PQRS, okey, jadi ini bas dari bandar A ke bandar B. Graf JK mewakili teksi. Okay, so yang lurus ini adalah teksi. Dari bandar B ke bandar A. Okay, teksi bermula dekat bandar B sampai bandar A, bas dari bandar A pergi bandar B. Okay, bas itu bertolak dari bandar A dan teksi itu pula bertolak dari bandar B pada waktu yang sama dan melalui jalan yang sama. Okay, masa yang sama, jalan yang sama. Soalan dia, nyatakan tempoh masa dalam minit bas itu berhenti. Okay, bas tu berhenti bila? Mana graf menunjukkan dia berhenti? Then, okay, from this format, we know that the format is in female. The audience are peers, institute, contents. So it's the first it's peers and teachers. Okay, nyatakan tempoh masa dalam minit bas itu berhenti. Mana bas itu berhenti? Okay, ini bas. Dia berhenti kat mana? Mana dia berhenti? QR. Okay, QR. Dia tak bergerak ni. Ini dia tak bergerak. Maksudnya jarak dia tak berubah, maksudnya dia berhentilah. Jadi tempoh masa dia dalam ini, kalau ikut sini dalam minit, so kita tolak je lah. Okay, 65 tolakkan dengan 30. So jawapannya adalah 35 minit. Okay, 1 markah kat sini. Okay, soalan seterusnya B. Cari jarak dalam kilometer dari bandar B
bila kedua-dua kenderaan itu bertemu. Maksudnya dia bertemu dekat sini kan. So apakah jarak dia dari bandar B ke bandar A? Apa jawapan B? Semua model ada model kan? Okey. Cari jarak dalam kilometer bandar B, dari bandar B bila kedua-dua kenderaan itu bertemu. Okey, dia bertemu di sini. So berapakah jarak dia? Apakah jarak dia? 60 Berapa? 60 60. Macam mana dapat 60? 90 tolak 30. 90 tolak 30. Okey, daripada bandar B ke bandar A, so tolaklah 90 tolak dengan 30 30. Okey, so jawapan dia adalah 60. Okey, yang ni markah dia 2. Sini satu markah, ini satu markah. Okey, C, hitung purata laju dalam kilometer per jam. Ingat ini per jam hati-hati. Bas itu bagi keseluruhan perjalanan. Purata laju bagi bas. So, apakah purata laju dia? Okey, purata laju sama dengan jumlah jarak bahagi jumlah masa. So berapa jumlah jarak dia, berapa jumlah masa dia. Okey, jumlah jarak dia berapa? Go along this road till the end and you will reach another T junction. Okey, jarak sini 30. Sini Now, jarak dia go along this So, road sini until jarak dia another 60. T junction. Jadi jumlah jarak dia berapa? Passing by two roads. 90. 90. Jumlah masa dia pula? Okey, jumlah masa semuanya lah 150 minit. Tukarkan kepada jam, dia akan jadi berapa? Kita bahagikan dengan 60. Dapatlah jawapannya. So, apakah jawapan dia? The cafe is 36 km per jam. 36 kilometer per jam. Okey, so ini satu markah, ini lagi satu. Okey, sebab ini jarak masa. So ada laju je lah. Ada apa-apa soalan? So, soalan nombor 6. Your left, not right. On the left, on Tak ada ego. Tak ada. Okey, yang lain kalau ada bagi tahu jangan senyap je. right. So that's the Okey, kita direction. tengok nombor 7. Okay. So how could I forget a question? Okey, Encik Kamal dan isterinya ingin membeli sebuah rumah baru berharga 600,000 dalam masa 5 tahun. Selepas mereka berkahwin dengan wang pendahuluan sebanyak 60,000. Diberi jumlah pendapatan mereka berdua ialah 11,500 sebulan dan jumlah perbelanjaan tetap dan tidak tetap keluarga mereka ialah 3,200 sebulan. Hitung simpanan bulanan yang perlu disimpan oleh Encik Kamal dan isterinya bagi mencapai matlamat tersebut. Soalan A, hitung simpanan bulanan dia yang perlu disimpan untuk mencapai matlamat. Soalan form 4 ni. So, macam mana? Okey, matlamat dia mesti kena ada wang pendahuluan 60,000. So, berapa yang dia perlu simpan sebulan? Sebulan supaya dapat kumpulkan 60,000 ni dalam masa 5 tahun. Jadi, macam mana nak kira A? Okay, you next to it is Kit Park, where the surrounding is really breathtaking. Yeah. Okay, macam mana nak kira simpanan bulanan? It is Kit Park.
Berapa yang dia perlu simpan sebulan supaya dapat kumpul 60,000 dalam masa 5 tahun. So, fifth part is the best, where the surrounding is really breathtaking. Plus, there are lots of fun things to do in and around town. Okay, fun to do. There's bowling, internet cafe, okay, even Macam mana nak kira? Siapa dapat? even go skating, right? Ada yang dapat? Nak kira hitung simpanan bulanan yang perlu disimpan oleh Encik Kambal dan isterinya bagi mencapai matlamat tersebut. So here is Berapa yang dia perlu simpan okay, here should be sebulan supaya dapat kumpul 60,000 dalam 5 tahun. the correct spelling. Okey, sebelum saya lupa, soalan 5 tu, yang darjah tu, kalau ada 90 darjah sahaja tak ada putaran pun tak ada markah That's one thing. Dia mesti kena ada putaran berapa darjah. Okey, nombor 7 macam mana? Berapa simpanan bulanan dia yang perlu disimpan? Matlamat dia, wang pendahuluan tu dia boleh bayar dalam masa 5 tahun. Berapa yang perlu dia simpan? That's yeah. Ai, tak ada yang jawab lagi ni? Tak tahu Tahu tak tahu ni? Ada yang dapat? Tak dapat? Okay, cara dia ialah matlamat dia nak simpan 60,000. 60,000 dalam masa 5 tahun. So 5 tahun tu ada berapa bulan? So dah dengan 12. Itu je sebenarnya. So berapakah sebulan yang dia kena simpan? 1,000. 1,000. Okay, ini je lah. Ini satu markah, ini satu markah. Soalan C terus, B tak ada. Okay, soalan B ini B ni bukan C ni. Okay, soalan B, adakah Encik Kamal bijaksana dari segi pembelian rumah baru tersebut? Okay, kita tengok dia punya jumlah pendapatan mereka berdua 11,500. Pembelian tetap dan tidak tetap 3,200. Ada balance lagi tak dia punya baki? Ada Ada berapa balance dia? 8,300. 8,300. Okey. Yang dia perlu simpan adalah 1,000. Cukup tak cukup? Cukup. Cukup. Jadi adakah Encik Kamal ni bijaksana dari segi pembelian rumah? Bijak. Okey. So jawapannya adalah ya. Okey, ya. Bijaksana. Ada bijaksana pun boleh lah. So ada perkataan ya ini, satu markah dapat. Okey, sebab sini baru 2 markah dan 3 markah. So ada lagi 2 markah tu sebab dia. Jadi awak kena beri 2 sebab lah. Kenapa awak kata dia bijaksana. Okey, bijaksana. Kalau ini jawapan dia boleh macam-macam asalkan dia logik. So apakah jawapan yang awak rasa betul? Kenapa dia bijaksana? Sebab apa? Siapa boleh bagi? Okay, ini saya bagi dia punya ayat balik. Yeah. No. Okay. So, remember Okay, siapa boleh bagi sebab yang pertama? Okay, remember I told you to do the vocabulary. Ingat, justifikasi ni boleh pelbagai asalkan dia logik. Siapa cuba nak bagi? Apakah justifikasi pertama? Practice. Have you done it? Apakah justifikasi pertama kenapa awak kata Encik Kamal ni bijaksana You do it dari now. segi pembelian rumah? Kenapa? Ada siapa-siapa yang nak cuba? Dia mengikuti SMART.
Baros kata dia mengikuti smart. Okey, boleh terima. Itu yang pertama. Chua kata jumlah pendapatan yang agak tinggi dan jumlah penjualan yang rendah. Okey. Chua punya pun saya boleh terima. Okey, 1 markah juga kat situ. Ada lagi pandangan lain? Okey, Baros punya boleh, Chua punya pun boleh. Ada lagi yang lain? Ada lagi tak yang lain? Idea lain? Okey, sebab soalan B tu adalah 3 markah, kataan ya tu 1 markah, so justifikasi dia kena ada 2 lah. Kalau bagi 1 je 1 markah jawab dapat. Dia sepatutnya 3 markah kat situ, so 1 lagi. Okey, selain daripada yang Baros bagi, Chua bagi tu, apa lagi? Siapa lagi boleh bagi idea lain? Kalau ada lah. Tak ada? Dah tak ada idea lain dah? Tak ada dah? Tak fikir dah? Okey, jawapan ni pelbagai sebenarnya. So, 2 ni saya boleh terima. Kalau ada yang lain, ada idea lain, boleh. Boleh saya tengok betul ke tak betul. Okay. Ilya, aliran tunai yang positif. Okay. Number one, I think we should. Okey, aliran tunai yang positif boleh terima kalau awak tunjukkanlah pengiraan dia. Okey, perbelanjaan tolak pendapatan. So, pun boleh juga aliran tunai yang positif ni. Okey, semua kena tambah sikit berapa positif tu. Okey. 80. Ada lagi? Nampak ke? Page 80. Okey, saya cukup sampai situ. Okay. Okey, so nombor 7 selesai. Nombor 8. Not it, right? Right, it. Nombor 8 ini panjang AR ini bulatan ni, soalan bulatan. Try it. Yes, stay. Okeylah, nombor 8, 9, 10 kita sambung esok. Awak ada kelas apa lepas ni? Dalam kelas saya. Muzik Ada kelas online Yeah. Okey, so tak apalah, kelas kita sampai hari ni. Dalam 8:30 ni, so kita sambung esok pukul 11.20, okey? Kita jumpa 11.20. Jadi saya bagi link. Okey, yang mana belum buat lagi 8, 9, 10 tu buat dan kita akan masuk sikit lah bahagian D. Okey, ada apa-apa soalan, pertanyaan? Sebelum kita tamatkan? Tak ada you. Tak ada. Okey, kalau tak ada, kita jumpa esok, okey? The man what? Knowing the victim, but the detective didn't believe him. Terima kasih, Cikgu. Okey, sama. Terima kasih, Cikgu. Terima kasih, Go.